Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syahirillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, ahli-ahli jawatan Kota Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka pada subuh ini kita dapat sama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu kaitan dengan agama kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengunyahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga saya suka mengucapkan selamat apa ni? Selamat Hari Raya ke selamat pengantin baru? Selamat ya. Hari Raya, maaf lahir dan batin. Itu ucapan orang Melayu. Okay. Orang Melayu ucap selamat Hari Raya, Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Tapi di sudut syaraknya ataupun di sudut ucapan yang lebih berkat lagi, kita ucapkanlah minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairin. Apa makna dia? Minal aidin wal faidin, kita daripada kalangan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang berjaya. Tu aidin wal faidin. Wa kullu amin, dan sepanjang tahun ini antum bi khairin, ya. Kullu amin wa antum bi khairin, dan sepanjang tahun kamu adalah dalam kebaikan. Itu ucapan di segi keberkatan Hari Raya ni, tuan-tuan, ya. Dan para ulama pun mengucapkan kalimat yang seperti itu, ya. Maaf zahir dan batin ni orang Melayu je. Kalau orang Tamil, orang Cina, dia lain pula, Kira orang Cina lebih ramai Islam daripada orang Melayu. Ya tak? Di Cina tu ada 60 juta orang Islam. Cina. Kita ada 14 juta je. Jadi ucapan Hari Raya ni memanglah sesuatu yang sangat bermakna kepada kehidupan kita, sebab kali ini kita Hari Raya 3 tahun sekali. Ya tak? Tahun pertama tak raya, tahun kedua tak raya, ni tahun ketiga kita raya, 3 tahun sekali. Akan datang ni pun 3 tahun sekali lagi bagus. Baik, tak apalah tuan-tuan, itu adalah kehidupan, ya. Bila Allah tentukan kehidupan kita seperti itu, kita kena terima. Ini yang disebutkan dalam tasawuf, yang dikatakan redha. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami mohon kepadamu ya Allah keredaanmu. Dan apa lagi kita nak mohon kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita mohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung daripada kemurkaanmu dan neraka-Mu. Ini sepanjang bulan Ramadan kita baca ni. Soal makbul ataupun tak makbul, itu bukan soal kita. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita buat, kita redha. Dan
soal Allah nak bagi balasan ataupun nak bagi kebaikan, keberkatan dan sebagainya, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita masuk pada bab tajuk berkaitan dengan nak jaga iman kita ini. Bagi siapa yang ada kitab Jawi ini, muka surat 31. Bukan, muka surat 21. Yang ada kitab Jawi lah. Kitab Rumi dia tak tahu 26 dia. Kitab Jawi 21. Bagaimana nak jaga keimanan kita ini supaya jangan tergelincir. Sebab iman kita ni ada masanya nipis, ada masanya tebal. Ya. Dan kita ni ada dua. Setiap orang Islam tu ada dua, kita kena panggil dia. Satu Muslim, satu mukmin. Muslim tu siapa? Mukmin tu siapa? Ada tak beza Muslim dengan mukmin? Apa beza dia? Orang Muslim, orang yang melakukan segala suruh Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ucap 2 kalimah syahadat tu ialah orang Muslim. Orang mukmin ialah orang yang betul-betul beriman di dalam hati dia. Yakin Allah tu ada, malaikat tu ada, hari kiamat tu ada, qada qadar tu ada. Itu orang beriman. Digabungkan kedua-duanya, maka seseorang yang Muslim itu mestilah beriman, dan seorang yang beriman itu mestilah Muslim. Boleh pakai satu je tak? Muslim saja, mukmin tak pakai. Kena pakai dua-dua tuan. Sebab tu dalam sembahyang Jumaat ke, sembahyang jemaah ke, kita tak boleh beza kan. Yang Muslim duduk belakang, yang mukmin duduk depan. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Dia duduk sama Islam, tapi kita tak dapat nak mengukurnya. Sedalam mana keimanan seorang itu dan sejauh mana seorang itu mengamalkan segala perintah Allah. Baiklah tuan-tuan, muka surat 21, baris yang pertama sekali. Muka yang tulisan Jawi lah. Pertama sekali, kami berlindung dengan Allah daripadanya. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang boleh membawa murtad. Jangan main dengan murtad ni tuan-tuan dan perempuan yang mati. Jangan main-main. Sebab sedikit saja kita terseleweng, sama ada dari segi bahasa kita, sama ada dari segi niat di hati kita, sama ada dari segi perbuatan kita, maka kita tergelincir daripada keimanan. Dan tak sadar kita dah jadi murtad. Sebab itu kita sembahyang 5 waktu sehari semalam tu, tiap-tiap waktu tu kita mengucap 2 kalimah syahadat. Ditakuti sebelumnya kita dah tergelincir. Sebab itu sembahyang 5 waktu tu adalah benteng kepada kita. Setiap orang mukmin dan Muslim ni, bentengnya ialah solat 5 waktu. Dan dia mengucap 2 kalimah syahadat setiap solat itu ada. Dan tahiyat awal, tahiyat akhir ucap 2 kalimah syahadat. Itu adalah benteng kepada keimanan kita. Tapi kalau orang tak sembahyang, macam mana dia nak menjadikan iman dia tu? Ataupun macam mana dia nak jaga iman dia? Dia tak sembahyang. Bila masa dia nak mengucap 2 kalimah syahadat? Jadi kalimah syahadat ni ada dalam sembahyang kita tuan-tuan dan puan. Kemudian kami berlindung dengan Allah daripadanya kerana bahawasanya terlebih keji daripada kufur. Kita berlindung pada Allah SWT daripadanya, daripada murtad maksudnya sini. Kerana ia terlebih keji daripada kufur. Murtad dengan kufur mana lebih keji? Kalau dalam kitab ni dia sebut murtad tu lebih keji daripada kufur. Lebih keji. Sebab orang murtad ni orang dah masuk Islam, lepas tu dia keluar. Orang kufur memang pada asal dia dah kafir dah. Tapi orang murtad ni dia dah elok-elok dah. Sebab itu bila kita jadi orang Islam, kita jaga iman kita. Satu, kita mengucap 2 kalimah syahadat. Satu, doa kita. Apa dia? Rabbana
La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana wa rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah tuzigh, jangan digelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas kami diberi petunjuk. Kita dah dapat petunjuk dah ni, tapi tergelincir. Itu yang kita doa kepada Allah, supaya jangan digelincirkan hati kita selepas kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da idh hadaitana, ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kurniakanlah kami rahmat, sesungguhnya engkaulah yang innaka antal, yang sangat memberi rahmat. Itu antara doa-doa yang jaga iman kita, tuan-tuan, ya. Dan sesungguhnya telah banyak yang demikian itu, yakni riddah itu pada siapa? Pada zaman ini. Sesungguhnya murtad itu dah banyak berlaku pada zaman ini, kata musannif. Siapa dia musannif? Pengarang kitab ini. Ya. Siapa dia pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini Syekh Abdul Daud Al-Fatani. Ya. Syekh Daud Al-Fatani tahun berapa? Bukan zaman kita ni. Syekh Daud Al-Fatani zaman tahun 1800 dulu. 1800 Masihi pun dah ramai orang murtad, tuan-tuan. Di zaman kita ni ramai tak? Kita tak tahu. Ya. Kalau zaman musannif itu zaman orang Islam yang sangat kuat beriman pada itu, pun ramai dah murtad, zaman kita ni lebih ramai lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu diri kita. Kena jaga diri kita supaya jangan, ya, kita tersilap cakap, tersilap niat, tersilap perbuatan, maka kita jadi murtad. Atau yang paling senang sekali kita jadi murtad, kita tersilap hukum. Yang haram kita kata halal, yang halal kita kata haram. Itu pun dah jadi murtad. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, seorang itu jadi murtad. Sebab murtad ni, tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut kata Allah SWT, bukan al-munafik, ya. Al-munafik, munafik pun Allah dah sebutkan, ya, iaitu duduk di asfali darajah minan nar, yang paling bawah sekali. Murtad lagi lah, tuan-tuan, ya. Sebab dia lebih keji daripada orang kafir, ya. Zaman ini pun kata Syekh Daud Al-Fatani, zaman Syekh Daud Al-Fatani tahun 1800 Masihi lagi dah ramai orang murtad, ya. Padahal waktu itu tak ada pun. Tak ada apa? Media sosial. Tak ada pun WhatsApp ni. Tak ada pun internet ni. Tak ada pun YouTube ni yang kita baca, yang kita tengok, yang macam-macam pendapat, macam-macam pandangan tentang agama kita ni. Ustaz-ustaz pun bercanggah antara satu sama lain. Yang ni kata tak betul, yang ni kata tak betul. Bahaya ni. Kita yang tak ada asas ni, kita bahaya kalau kita ikuti banyak YouTube ni. Fikiran kita celaru nanti. Kalau banyak-banyak sangat ikut YouTube kadang-kadang datang daripada yang bergaduh-gadah ni daripada mana? Daripada Rembang kau dengan Cokau kau tak. Kedah, Kelantan, Terengganu. Banyak ulama tapi macam-macam pendapat. Termasuk ulama apa nama dia tu, yang halus suara dia tu. Itu lagi hebat. Muhaizat, itu tuan-tuan tengoklah YouTube dia. Kemudian masuklah sampai Mufti Perli apa semua ni. Ini antara golongan-golongan yang selalu berbeza pendapat. Berbeza pendapat tak apa, jangan akidah berbeza. Dah ramai orang murtad zaman musannif, zaman Syekh Daud Al-Fatani ni. Maka betapalah pada masa kita ini, masa yang terlebih meliputi jahil padanya. Mana ni? Apalagi lah zaman kita ni yang banyak kejahilan. Mana jahil? Ilmu kurang.
Sebab itu orang berilmu dengan orang yang kuat ibadah, dengan orang yang banyak ilmu, kadar dia, rate dia 1,000. Satu orang berilmu sama dengan 1,000 orang yang tidak berilmu. Maksudnya orang jahil ni 1,000 orang sama dengan satu orang yang ada ilmu. Okay? Kalau tuan-tuan pandai baca Quran, kena ajar 1,000 orang yang tak pandai baca Quran. Kena ajar. Sebab kita nak melepaskan dia daripada apa? Kejahilan. Ataupun sebelum kita kenal Al-Quran, kita apa? Kita buta Al-Quran. Tak kenal pun huruf Al-Quran ni. Tak pernah baca pun Al-Quran ni. Sebab itu orang yang ada ilmu Al-Quran, ajar orang yang tak pandai Al-Quran ni. Untuk menghapuskan kejahilan dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu belum beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya? Baca Quran, tak reti. Kenalah pergi belajar. Salah pun tak apa, pada mula-mula belajar tu ada ramai orang yang tak pandai Quran mula-mula je, tetapi akhirnya dia jadi guru Quran. Okay? Jadi guru Quran. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran kemudian dia mengajarkan Al-Quran, dia adalah orang yang paling terbaik sekali dalam hidup di dunia ini. Khairun nas ataupun anfa'un nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarnya. Tak kira lah kita mengajar kat mana pun Quran ni. Bukan mesti mengajar dalam masjid, macam mesti mengajar dalam surau. Apa tu? Kita buat kat rumah kita. Kat rumah kita mengajar Quran. Sebab itu ada seorang ulama yang sangat alim. Sangat alim lah ulama. Dia mengarang kitab Arab, orang Arab lah. Syekh Khalil Ahmad nama dia. Sampai satu hari dia dah sampai satu peringkat, dia nak mengarang syair-syair Arab ni, ya, untuk mendekatkan orang dengan agama lah. Dia pun naik ke masjid, terlanggar tiang masjid sebab berfikir macam tuan-tuan lah, ya. Khayal pergi terlanggar tiang masjid. Kerana kuatnya dia melanggar tiang masjid tu, tiang masjid tu patah jatuh dan dia dihempap oleh punggung masjid. Mati dia kat situ. Masa tu dia nak ajar apa je? Dia memikirkan tentang syair Arab tu. Dia seorang ahli penyair Arab, seorang ahli bahasa. Fikir terlanggar tiang masjid. Tiang masjid sampai roboh. Agaknya roboh besar Arab ini. Jatuh tiang masjid tu, hempap dia. Dia mati kat dalam masjid. Kemudian dikebumikan lah. Tak lama kemudian sahabat-sahabat dia mimpi dia. Dan tanya dia, wahai Syekh Khalil, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada anda setelah anda meninggalkan dunia ini? Maka jawab Syekh Khalil, aku nyaris lagi tidak diazab, ya, dengan seksa yang berbagai-bagai, tetapi diselamatkan oleh amalanku yang mengajar masa aku di kampung dulu, mengajar anak-anak baca Quran muqaddam, ajar Quran di kampung. Orang kampung mengajar baca Quran, mana ada kena bayaran apa semua, tak ada. Dia ajar Quran budak-budak. Dia mengajar bukan budak-budak, dia budak alif, bata, sajim, Saya dulu mengajar Quran apa tuan? Senang ya belajar Quran. Ada lagu dia, Abu Tausi Jaya. Ya tak? Itu masa kita dulu, budak-budak tu. Ada lagu dia, Abu Tausi Jaiha Udan. Itu masa itu orang yang mengajar Quran secara ikhlas, seperti itulah yang Allah masukkan ke dalam syurga. Sikit je mengajar Quran. Ngajar alif bata je. Takkan tuan-tuan perempuan tak boleh ngajar alif bata. Sikit sumbangan kita kepada agama kita, ya. Jadi zaman
Syekh Daud Al-Fatah ni dah ramai orang murtad zaman selepas ni, pada itu lagi lah ramai orang yang murtad. Sebab ramai kejahilan, orang yang jahil. Sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya. Sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya, maksudnya ambil mudah dengan kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Bahaya tuan-tuan. Ambil mudah. Dia cakap pakai lopeh ya tuan. Tu tak pakai lopeh. Suka hati dia cakap. Kadang-kadang dia tuduh pula orang yang kau ni munafik lah, kata dia. Itu bahaya tu. Jangan tuduh orang munafik. Walaupun kita nampak zahir di segi sifat-sifatnya dia adalah ada ciri-ciri kemunafikan, tapi kita tidak boleh menghukum mengikut cara kita. Biarlah Allah yang menentukan, tapi kita tak boleh menghukum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia sangat memudahkan, sebab memudahkan mereka itu pada perkataannya, yakni perkataan riddah itu, dan tiada mereka itu meraihkan hukum syarak. Orang yang jadi murtad ni sebab dia tidak meraihkan hukum syarak. Apa dia hukum syarak? Tak jaga hukum syarak. Tu orang kampung kita kata main apa ya? Tak raihkan hukum syarak ni main apa ya? Main lontung ya. Tahu lontung? Lontang lain, lontung lain. Haram makan. Makruh pun dia sapu juga. Haram pun dia sapu juga. Syubhah pun dia sapu juga. Dia haram, syubhah. Tu nak dielakkanlah. Jangan main pukul je, semua boleh. Ayam semulih tak semulih sama ya. Betul tak? Sama tak ayam semulih dengan tak semulih? Semulih tapi tak baca bismillah. Yang disembelih itu baca bismillah. Sama tak? Tak sama, tapi kalau buat rendang, sama sedap. Tambah pula makan lemak panis. Atau rendang pula gayo lagi kan. Makan lemak panis dengan rendang panis, tapi ayam tak semulih. Sedap ya. Tapi yang ni lain hukum, yang ni lain hukum dia. Sebab tu Tuhan tak bagi bezakan, tak bagi petunjuk kepada untuk kita membezakan seseorang yang beri sesuatu kepada kita. Dia curi sebiji apple, dia beli sebiji apple. Yang dia curi ni dengan dia beli ni sama je. Ada beza tak? Color dia pun tak beza, rasa dia pun tak berbeza. Tuhan tak bagi beza kan masa hidup kat dunia ni. Kalau kita nampak benda curi, orang sedekah pada kita, tiba-tiba bertukar warna dia, bertukar rasa dia. Itu memang ada, tapi tak ada. Kalau kita mencuri buah-buah pun, tak ada beza dia. Rasa dia sama. Sama. Masa saya budak-budak dulu, bukan saya lah yang pergi mencuri. Kawan-kawan saya. Saya tak ikut sama dia orang lah kan. Dia pergi mencuri rambutan. Masa tu rambutan orang curi. Sekarang orang rambutan orang tak pandang pun rambutan. Masa saya budak-budak tu rambutan ni malam-malam pergi curi rumah seorang pegawai pertanian tu. Pergi curi. Habis rambutan dia. Ada dalam 3-4 pokok lagi yang tak habis. Jadi dia kata kalau sekali ni dia orang datang, balik apa? Makan rambutan ni, dia akan terberak-berak balik ni. Dia buat apa? Dia buat racun setiap pokok buah rambutan tu. Bukan racun yang mematikan, tetapi racun yang menyebabkan ceret-beret. Budak-budak ni ambil rambutan tu, balik makan, ceret-beret. Tapi itu bukan datang daripada Allah beritahu ini barang curi, barang tak curi, tak. Ini tuan rumah tu sendiri, tuan pokok tu sendiri buat sesuatu untuk mengelakkan daripada dicuri lagi lah tuan-tuan. Jadi perkara yang kita lakukan sama ada baik ataupun buruk, Tuhan tak tunjukkan sekarang.
Benda yang haram ataupun yang halal tuan tunjukkan sekarang. Sebab tu masa Bosnia dulu, mereka jatuhkan makanan apa? Berkotak-kotak jatuh kepada orang Islam di Bosnia tu untuk bantu makanan. Orang tadi kelaparan dan kebuluran. Tapi apa dia bagi? Daging. Campur daging yang sembelih dengan daging yang tak sembelih. Tadi orang Bosnia ni tak tahu mana satu yang sembelih, mana satu tak sembelih. Tapi dalam keadaan darurat boleh makan tak? Boleh. Boleh makan. Tapi kalau tahu, elakkan. Daripada menerima makanan yang tidak disembelih ataupun yang tidak dilakukan hukum syarak kepada dia. Orang yang jadi murtad ini sebab dia tak meraihkan hukum syarak. Yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Padanya, tidak meraihkan hukum syarak padanya. Pada siapa? Pada sesuatu perkara lah. Tak menjaga hukum syarak tersebut, hanya mengikutkan perkataan orang jahil. Ikut cakap orang yang tak tahu. Sedangkan kita tahu. Tuan-tuan kalau pergi pasar tani, ayam, sembelih tak? Mana tahu? Tokek dia kata sembelih. Tapi kena tengok kat leher dia. Marih dia putus ke tidak. Sebab berpuluh, beratus-ratus ayam nak disembelih oleh satu orang. Kadang-kadang dia tak cukup syarat dia. Jadi apa dia? Dia tak raikan hukum syarak. Hanya ikut cakap orang jahil. Maksudnya orang yang sembelih ayam, orang yang jual ayam, orang yang jaga ayam tu pun kadang-kadang dia tak tahu hukum sembelih. Sebab itu kalau tuan-tuan nak makan ayam, sembelih sendiri. Boleh tak? Saya dulu masa mengajar di maktab perguruan, maktab perguruan Islam, maktab perguruan Raja Melewah tu mengajar, buat latihan sembelihan, menyembelih ayam pada pelajar-pelajar. Baik lelaki, baik perempuan, kena sembelih. Orang lelaki relax, dia sembelih. Dia tak gobra sangat lah. Tapi orang perempuan kalau sembelih, kejam. Apa dia kejam? Putus. Pasal apa? Dia gobra. 2-3 orang putus. Pensyarah apa putus? Sembelih ayam. Tapi kalau kat rumah janganlah lepas putus. Kalau ada suami, suruhlah suami sembelih. Kalau ada lelaki, suruhlah lelaki sembelih. Kalau suami tak ada, lelaki tak ada, tanya dia seorang ibu yang duduk kat rumah tu, dia boleh sembelih, tapi jaga-jaga. Sebab orang perempuan ni selalu dia bila nak tengok dah sembelih tu dah takut. Tapi saya tak pernah tengok lagi orang perempuan sembelih lembu. Tahu tak? Korban ni besok minta orang perempuan sembelih lembu. Dan masak orang lelaki daging lembu tu. Dan sembelih orang perempuan. Pula ada lagi. Tapi boleh cuba. Boleh cuba. Boleh ayam dah cuba, boleh itik dah cuba. Kemudian naik sikit lagi sembelih apa? Sembelih kambing. Lepas tu sembelih lembu lah pula. Lembu dengan kebab mana susah sembelih? Tak susah. Asalkan parangnya tajam. Yang paling tajam sekali jangan parang tumpul. Yang tajam sekali. Sebab tu nak sembelih binatang haiwan ni dengan senjata yang paling tajam. Baik. Lagi jangan ikut kata orang jahil sahaja bila kita meletakkan hukum pada perkara-perkara yang berdasarkan hukum haram halal. Jangan ikut kata orang-orang yang tak tahu. Kita ikut kata orang yang tahu. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang-orang yang tahu. Tanya orang-orang yang tahu. Sebab ini baru dalam surat khabar baru ni, ada laporan lembu-lembu yang disembelih di Australia sana tu,
Siapa sembelih? Orang sembelih ke mesin sembelih? Kita tak tahu. Kan dah ada orang buat siasatan. Kebanyakannya tak disembelih dengan cara syarak yang sebenarnya. Kita pun makanlah daging lembu daripada Australia. Makanlah burger daripada Australia dan semuanya. Daging-dagingnya tak pasti. Ya. Jadi kita nak jaga iman kita ni tuan-tuan. Makanan hendaklah bersih dan halal. Nak jaga supaya kita jangan jadi orang yang mengikut kata-kata orang yang tak tahu. Apa dia berkata mengikut perkataan orang yang tak tahu? Mengikutkan perkataan orang jahil. Seperti diserukan orang mati supaya mendapatkan hajatnya. Faham tak tu? Mengikut kata orang-orang jahil, orang yang tak ada ilmu, seperti diserukan orang mati supaya mendapatkan hajatnya. Apa maksud dia? Pergi kat kubur. Ya. Patutnya kita mendoakan orang dalam kubur tu. Tapi kita mohon supaya orang dalam kubur tu mendoakan kita. Itu yang dikatakan. Ya. Itu yang dikatakan apa? Sesat tu. Ya. Itu yang dikatakan sesat. Kita minta orang mati. Sebab banyak orang yang mati itu adalah orang-orang yang mati itu tidak boleh mendoakan kita sedikit pun. Walaupun dia seorang wali masa hidup dia. Kita berdoa minta doa pada Nabi Muhammad. Tak boleh. Walaupun Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Tapi bila dia dah mati, kita pergi ke mana? Ke Madinah. Ziarah kubur dia. Kita mohon supaya Nabi Muhammad mendoakan kita. Tak boleh. Sebab orang yang dah mati tidak boleh mendoakan orang yang hidup. Orang yang hidup saja yang boleh mendoakan orang yang mati. Itu sebabnya orang jahil, jangan ikut cakap dia. Seperti diserukan orang yang mati supaya mendapatkan hajatnya. Dia minta orang mati itu berdoakan supaya hajat dia datang. Sebab itu, siapa dia orang jahil yang selalu pergi kat kubur ni? Orang yang ambil apa? Tikam ekor. Itu tak tikam ekor. Dia nak dapat nombor ekor. Dia pergi kat kubur. Lepas tu malam tu dapat mimpi, nombor sekian naik. Betul tak betul? Dia kata betul. Dan tadi saya dapat nombor kereta siapa kan? Dia dapat nombor kereta ni naik lah. Ambil nombor ekor tu. Berdasarkan kepada percaya kepada mimpi dia. Sebab malam tadi dia menziarahi kubur tersebut dan minta doa orang yang dah mati tu. Itu adalah satu kesesatan. Dia minta orang mati mendoakan dia supaya hajatnya sampai. Hari ni kita pergi ziarah kubur bila, tuan-tuan? Satu hari raya. Boleh tak 2 hari raya? Boleh. Dulu orang pergi ziarah kubur berpusu-pusu satu hari raya tu sampai jalan nak pergi kubur tu jam. Sempit jalan pagi tu. Sebelum solat hari raya tu ramai dah pergi dah ke kubur. Pergilah solat dulu. Ziarah kubur tu 2-3 hari lepas tu boleh lah tuan-tuan. Itu pun ziarah kubur tu kerana kita mengingatkan. Mengingatkan apa? Hari akhirat. Dan kita mendoakan ibu bapa kita, datuk nenek kita. Sebenarnya tak ziarah kubur pun kita boleh mendoakan selepas kita sembahyang. Apa doa kita untuk ibu bapa kita? Allahumma fir lana dzunubana. Yang ibu bapa ni apa? Wali walidina. Itu satu sebutan. Wali walidina. Dan semua ibu bapa kami. Ataupun wali walidayya. Ataupun ibu bapaku. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rahmatilah kedua-duanya seperti kedua-duanya memelihara aku semasa kecil. Dia doa lepas sembahyang. Pergi kubur apa doa dia?
Bila kita pergi ke kubur, kita ziarah kubur ibu bapa kita, apa doa dia? Allahumma ighfir lahu ataupun Allahumma ighfir laha. Ya Allah, ampunkanlah ibuku, ampunkanlah bapaku, Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu warhamhuma, Allahumma ighfir laha, ya. Wa'afiha wa'fu anha. Ampunkanlah kedua-duanya. Itu kita ziarah kubur, bacalah doa tu. Jangan baca doa makan. Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Atas kubur. Lepas tu makan. Boleh tak makan atas kubur? Tak boleh, tuan-tuan. Ya. Duduk atas kubur pun tak boleh. Sopi kubur boleh. Ya. Hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang mengeluarkan daripada Islam. Hingga bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang keluar daripada Islam, mengeluarkan mereka daripada Islam. Jadi hingga bahawasanya mengeluar oleh setengah daripada mereka itu akan perkataan yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Ya? Dan tiada mereka itu menyangkakan demikian itu dosa. Kita tak tahu, kadang-kadang kita kata sesuatu itu menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Kita kata, ya, sikit je kita kata, arak tu tak haram, boleh minum, sedangkan arak itu adalah haram. Judi tak haram, boleh main judi. Ya. Dalam Quran ada 4 perkara Allah sebut. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu wal azlam. 4 perkara ni yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innamal khamru, sesungguhnya arak, wal ansabu, dan apa dia ansab? Tengok nasib tu. Wal azlam, cabut undi. Ya. Innamal khamru wal maisiru, dan maisiru ni apa ni maisir, ya, cabut undi. Wal azlam, maisir ni tengok nasib. Wal azlamu, cabut undi. Rijsun min amali syaitan, najis daripada amal syaitan. 4 perkara ni Allah dah sebut dalam Quran. Jadi kalau kita Allah haramkan, kita haruskan, murtad seorang. Boleh. Risau-risau juga, tuan-tuan. Loteri. Haram tak loteri? Main loteri haram tak? Haram. Tapi dah ditukar dulu. Loteri apa nama dia? Loteri kebajikan masyarakat. Apa dah jadi? Jadi orang dah tukar dia punya konsep tu, dia punya pengertian, persepsi dia tentang loteri tu. Seolah loteri ni kalau kita beli, dia adalah kebajikan pada masyarakat. Bahaya ni. Kalau kita dah ditanamkan dalam pemikiran kita, loteri itu adalah untuk kebajikan masyarakat, seolah dia baik. Betul loteri tu. Dia ada satu perjudian. Sebab apa dia kata perjudian? Dia sebab ada sesuatu yang tak menentu. Dulu ambil loteri kebajikan masyarakat RM5 je. Ingat tak lagi, tuan-tuan? RM5. RM1. Lepas tu menang RM1 juta. Ada orang nak sebutkan salah kan? Ya. Buang kali menang 2 juta. Daripada orang yang tak kaya, maka digelarkan orang kaya sebab menang loteri. Ini orang yang apa ni? Yang beli loteri. Ya. Kalau nak kaya, beli loteri. Loteri kebajikan masyarakat, sedangkan loteri itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jelas dalam Al-Quran. Ya. Jangan kita haruskan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita akan jadi murtad. Kalau kita halalkan benda yang diharamkan, kita jadi murtad. Ya. Itu dari segi perkataan. Kalau kita keluarkan perkataan, ini halal, ini makanlah. Sedangkan barang yang kita bagi pada orang tu adalah barang yang
Kita curi ke, kita tipu orang, kita pun ini halal ni, halal bagi makan. Tak boleh, tuan. Sikit je kita sebut, ini halal ni, makanlah. Sedangkan benda tu adalah kita ambil hak orang dan benda tu dah jadi haram, kita katakan halal. Ini sikit je menyeleweng, kita jadi murtad. Jadi murtad ni cukup bahaya sebab dia lebih keji daripada kufur. Sebab kita tak sangka benda ni boleh mendatangkan dosa. Kita sebut aja. Kita sebut ini ambillah. Dia dah ambil orang lain punya, ambillah ni halal. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah dengan Tuan Haji Razak tahu kan, Arab tu bila dia tak pulangkan duit, halal. Kalau tuan nak cegah dia, haram, dia pulangkan duit dia. Nah, yang Arab ni dia takut dengan Arab, halal dan haram ni. Bila dia beli barang kita beli barang dia 10 rial, 8 rial, kita bagi 10 rial, dia tak balikkan 2 rial tu. Kemudian dia senang dia nak ambil duit kita. Halal dia kata. Kita pun mana pula? Konolah pulang RM2, 2 rial. Kalau nak suruh dia pulang, haram. Tahulah sikit perkataan tu kan. Dia pun pulang balik duit. Dia pun takut juga. Sebab kalau menipu di Mekah ni, cash and carry lah. Cash dia dapat dia tuan. Kemudian tak sadar kita ni telah terkeluar daripada agama Islam. Kadang-kadang tak sadar. Kata-kata kita main lopeh ya betul kan. Kata-kata kita main melepas je. Yang haram kita kata halal, yang halal kita haram, itu yang paling senang sekali ya. Tapi kalau kita masuk gereja siap dengan pakaian apa tu, salib tu, pakailah salib tu kat sini, masuk pula gereja sama-sama pula dah. Itu memang murtad. Jelaslah murtad dia. Kita pergi masuk gereja, pergi sembah apa yang disembah oleh orang Kristian tu, itu memang jelaslah. Itu dari segi perbuatan. Tapi dari segi perkataan, inilah perkataan yang kadang-kadang kita tak tahu kita telah melakukan dosa yang sangat besar. Tak tahu menyebabkan seorang itu jadi murtad dan jadi kufur. Baik. Dah habis masa ke? Dah habis masa belum? Pukul 8. Tak payah menjadi potai kan? Tentu. Itu yang dikatakan apa? Lucky draw apa tu dia panggil kan? Apa kita tahu undi kan? Tengok etikad kita, niat kita. Jangan kita niatkan mencabut nombor bertuah tu ada sesuatu yang halal. Dia bukan halal. Ialah perbuatan yang telah jelas bukan al-azlam, mencabut nombor bertuah. Ini bukannya jabat-jabat biasa yang dia buat. Pejabat agama apa buat? Cabut nombor bertuah. Dia bagikan sesuatu kertas kerja tu kan dah ada nombor situ. Lepas tu dia umumkan. Nombor-nombor sekian, sedang ambil hadiah. Jangan anggap benda tu halal. Anggap benda tu berdosa juga, haram juga. Sebab dia mencabut undi. Al-azlam. Surah ni buat tak? Cabutan bertuah. Kalau ada buat tu berhentikanlah. Itu budaya-budaya yang tak sihat. Cabutan bertuah ni budaya yang tak sihat. Sebab dia apa? Mengadu nasib. Apa mengadu nasib? Kita mengadu nasib kita. Semua orang ambil nombor. Siapa yang kena?
Orang yang kena. Sama macam loteri. Semua orang beli loteri. Siapa yang kena? Seorang yang kena. 100,000 orang ambil loteri, seorang yang dapat nombor. Nombor 1. Dapat hadiah 100,000, dapat hadiah 1 juta. Tapi ramai yang beli loteri tu. Itu dikatakan mengadu nasib. Sebab tu jangan kita amalkanlah perkara-perkara yang tidak sehat, yang boleh membawa kita kepada murtad. Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan. Pagi-pagi ni ada orang nak pergi raya ni. Setakat itulah dulu. Ada soalan lagi tak? Syarikat perumahan. Peraduan ni bukan mengadu nasib. Peraduan ni bukan mengadu nasib. Peraduan ni ialah bertanding di segi kebolehan. Kita jawab soalan. Kono kan? Tak apa. Dia gadu nasib ni tak ada kemahiran apa-apa. Ambil nombor, tiba-tiba kena. Itu lain. Kalau peraduan ni kita ambil barang tu isi, jawapan kita betul. Kita, Urip dan menang tu menipu. Itu penipuan. Tak, semua orang pangkal tu dapat tau. Ada tak orang pangkal yang tak dapat? Tak dapat tak. Itu adalah dikatakan undian nasib nama dia. Kalau nak bagi semua orang pangkal tu. Bagi semua orang pangkal. Tak, jangan jadi orang pangkal. Bagi semua tapi ada yang hadiah-hadiah tak sama. Hadiah tak sama tak apa, tapi kena bagi semua. Sebab dia bukan mengadu nasib. Kalau nak bagi semua, maka terhindarlah daripada mengadu nasib. Kalau setengah dapat, setengah tak dapat, sebab nombor dia naik, nombor dia tak naik, ini dikatakan mengadu nasib. Sebab apa? Bila diumumkan nombor tu masing-masing pun, Allah sikit ilaiha. Ya tak? Sikit ilaiha ila Allah. Lepas tu kali kedua pula. Kalau lebih pula nombor tu tak kena juga. Itu katakan mengadu nasib. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Tak ada mengadu nasib ya? Saya dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, bagi kita dengan taufik hidayah bagi kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Allahumma barik lana. Allahumma zukna ya Rabbi fahman nabi hifdzal mursalin wa iqamah makatil mukarramin. Fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.